Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya, salam kesejahteraan untuk anda yang sempat bersama saya pada hari ini. Apa khabar, Mizi? Semoga sehat, bahagia bersama keluarga. Rawatlah cinta kasih keluarga, Mizi Saudara Menteri Pasola Menteri Pasola tidur. Saudara Muhammad Rizwan, Saudara Yahya Abu Hashim, apa khabar ya? Semoga sihat orang Manjung Saudara Muhammad Effendi, Saudara Megat Zaharuddin, Culan Jamaluddin, Saudara Hamazi Atan, Saudara Azmir Firdaus, Satri Zairi, Josh Poliman, Romeo. Ada Romeo pula sini. Radian Razak, Saudara Hashim Alias, apa khabar? Saudara orang Melaka, Pelangi Senja. Dah malam dah saudara ya. Saudara Yusuf Awang, terima kasih ya. Saudara Basri Mobile. Manjung sihat ke? Hujan tak Manjung? Saya ya. Oping Temu, Rina Rita, Putra Syah, Hamizah Adnan, Hadijah Majid, Saudara Limat dan Saudara Abu Naim, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni. InsyaAllah akan saya santuni jika ada sebarang pencerahan yang perlu diberi ataupun ingin persoalan. InsyaAllah saya akan cuba lihat, saya santun, dan kalau boleh kita bicara malam besok saudara. Seperti biasa, walaupun tak suka tapi terpaksa saya memberi penjelasan ini, pencerahan ini agar memberi peringatan kepada kita saudara ya. Hari ini tanggal 24 Ogos, 6 hari lagi kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita. Hari ini hari Selasa saudara. Dan nampak gayanya virus corona masih belum mau memerdekakan kita. Apabila dapatan saya daripada Kementerian Kesihatan mencatatkan iaitu jumlah mereka yang dijangkiti virus corona kembali meningkat. Semalam 17,672. Kita ingatkan ada kelegaan. Rupa-rupanya hari ini melonjak kepada 20,837 dan membuatkan angka terkumpul mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah 1,593,602 orang. Dan kematian hari ini sahaja saudara adalah 211, menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang tewas kesan daripada jangkitan virus corona adalah 14,553. Sebab itu saya berulang kali mengingatkan anda supaya sentiasa berhati-hati, menjaga penjarakan sosial. Jika tak ada keperluan, tak perlulah kita nak ke sana ke sini. Jaga kebersihan, pastikan kalau anda keluar balik rumah tu mandi dan bersihkan diri serta mengambil sanitizer saudara, sebab kita tak tahu dalam keadaan sekarang ni segala-galanya mungkin berlaku. Sebab di Perlis hari ini terus meningkat Pak Nazil. Semalam 57, dia naik daripada 54, 57, tapi hari ini Perlis ini merupakan jumlah yang tertinggi, iaitu 74 orang. Warga di Perlis sudah pun dicengah oleh virus corona. Di Kedah juga terus mencanak kepada 1,772. Semalam ada kelegaan daripada 1,948 kepada 1,602. Itu semalam. Hari ini 1,772. Dan di Pulau Pinang, anak mami ke, mamu ke, mama, nana, awak lagu tu. Sebab ini merupakan catatan yang paling tinggi di Pulau Pinang hari ini saudara. Semalam 1,451. Tapi hari ini 2,054 orang warga Pulau Pinang yang telah pun dicengah oleh virus corona. Begitu juga di Perak. Yuk, macam mana ni? Kaban Tebin lah yuk. Semalam 952, meningkat daripada 703. Tapi hari ini terus meningkat pada 1,242. Ni di Perak. Bagaimanapun di Selangor ada peningkatan, tapi jumlahnya nampak adalah kelegaan daripada 78,000 ni.
Sebab semalam 4,316, hari ini 4,645. Ada peningkatan. Begitu juga di wilayah persekutuan. Di wilayah persekutuan terus meningkat daripada 891 kepada 1,284. Tetapi di Putrajaya ada kelegaan, iaitu 27 orang saja. Di Negeri Sembilan susut semalam 478, hari ini 351. Kekalkanlah rentak di Negeri Sembilan ini supaya dapat kita turunkan jumlah mereka yang dijengah oleh virus corona. Tetapi tidak begitu di Melaka ya. Semalam adalah kelegaan sikit, 363 daripada 558. Tapi hari ini dia naik balik 396. Begitu juga di Johor. Johor peningkatannya daripada 1,367, hari ini 1,743 warga Johor yang dijangkiti oleh virus corona. Di Pahang juga ada peningkatan daripada 506 kepada 521 hari ini. Begitu juga di Terengganu. Terengganu hari ini 383. Di Kelantan lah agak menggusarkan kita kerana semalam 1,176. Tapi hari ini di Kelantan 1,422. Dan yang tertinggi lonjakan pada hari ini adalah di negeri Sabah, saudara. Sebab semalam 2,474. Tetapi hari ini warga Sabah yang dijengah oleh virus corona adalah 3,376. Teramat tinggi bagi negeri Sabah. Saudara, bagaimanapun Labuan ada kelegaan dari 7 pada 4, masih lagi single digit. Dan di Sarawak juga ada peningkatan tapi tak banyak, iaitu daripada 1,538 kepada 1,543. Itulah gambaran yang dapat saya berikan kedudukan virus corona yang menyerang negara kita, menyerang warga kita. Dan saya ingin mengingatkan kepada warga Sabah, tinggi itu berusahalah kita untuk mengurangkan jangkitan ini. Kerana untuk bulan ini, bulan Ogos, saudara ya, jumlah mereka keseluruhan yang telah dijangkiti oleh virus corona sudah meningkat kepada 480,330. Yakin saya 1-2 hari lagi 500,000 lah. Sebab hari ini dah 480,330. Sedangkan bulan lalu sebulan 361,293. Ya, jadi saya gusar. Baik saudara, bagaimanapun hari ini adalah hari yang penuh dengan kesedihan kerana wira bangsa kita, sebutir bintang wira bangsa kita gugur. Sebab duka cita dimaklumkan bahawa saya menerima kembalinya keramatullah Jeneral Tan Sri Ghazali Maksih, bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Beliau telah pun kembali ke rahmatullah, dan kepada Puan Sri serta seluruh keluarga kita berucapkan balasungkawa. Begitu juga saya ada menerima perkabaran bahawa anak anda kepada Datuk Musa Aman di Sabah juga kembali ke rahmatullah. Jadi kepada kedua mereka ini saya mengajak teman-teman kita sama-samalah menyedekahkan bacaan Al-Fatihah agar roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT dan damai di sisi penciptanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mendoakan agar roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi, sebagaimana yang selalu saya katakan, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Dan baru sebentar tadi saya juga dikabarkan bahawa mantan Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, mantan Timbalan Ketua Menteri Sabah, Dato' Lajim Okin, kabarnya beliau dijangkiti oleh virus corona. Dan saya mendapat tahu ada orang kata dah meninggal, tapi sebenarnya berita terbaru beliau terpaksa ditidurkan. Bila ditidurkan itu kerana jumlah oksigen dalam badan itu bertambah kurang. Inilah berita sedih yang agak menggusarkan kita. Saya tak seronok, tapi nak buat macam mana, saudara? Itu adalah lumrah kehidupan. Ya, saudara? Baik, kita pergi kepada tazkirah yang sedikit singkat. Sambungan daripada semalam, iaitu perbualan antara Rasulullah dengan Iblis. Jadi bila baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Iblis,
Iblis datang dengan bertongkat, dengan pakaian putih, kononnya macam orang alim. Jadi Rasulullah bertanya padanya, siapakah kamu? Dua orang tua. Dia kata, aku adalah Iblis. Kenapa kamu datang jumpa aku? Kata Iblis, kerana Allah meminta aku bertanya pada kamu. Jadi tanyalah apa saja. Jadi baginda Rasulullah bertanya kepada Iblis, ya. Ada ini line masuk saja dalam keadaan saya buat live ini. Itu perbualan antara Rasulullah dengan Iblis. Baginda bertanya kepada Iblis, siapakah kamu ini? Dia kata, aku adalah Iblis. Ya. Jadi baginda bertanya, duhai Iblis, berapa banyakkah temanmu di kalangan umatku? Jadi baginda Rasulullah nak tahu. Jadi jawab Iblis laknatullah, dia kata ada 10 golongan di kalangan umat kamu yang menjadi temanku. Itu siapakah mereka? Kata Iblis, pertama sekali adalah hakim yang tidak adil. Hakim yang tidak adil adalah teman Iblis, saya. Kedua, orang kaya yang sombong. Ketiga, pedagang, ahli perniagaan yang khianat, yang mengurangkan timbangan, yang tidak adil dalam timbangannya. Keempat, itu orang pemabuk, mereka yang minum khamar, itu minum arak. Kelima, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi saudara, jangan kita menjadi teman Iblis dengan memutuskan tali persaudaraan selama Islam, selama Muslimin kita. Kemudian dia kata mereka yang keenam ialah pemilik harta riba. Jadi sebab itu jangan kita terjebak dalam riba. Riba ni banyak orang tak tahu saudara. Dalam Islam ditegah. Contohnya saya katakan, tidak boleh berniaga beras dengan beras. Mungkin beras kita grade A, beras dia grade C, kita tukar. Itu tak boleh, itu dianggap riba. Ataupun wang dengan wang, itu jugalah riba. Saudara, jadi ketujuh, teman Iblis adalah pemakan harta anak yatim. Kelapan, orang yang selalu lengah dalam mengerjakan solat, ataupun yang sering meninggalkan solat. Sebab itu saudara digalakkan, bila dengar azan saja, bersegeralah kita mengerjakan solat. Walaupun masih lagi masjid tidak mengisi. Kemudian orang yang enggan memberikan zakat dan kedekut, jangan bakhil saudara. Sebab setiap kali kamu memberi sedekah, maka ingatlah bahawa Allah akan menggandakan harta milik kamu. Dan ke-10, orang yang selalu berangan-angan dan khayal dengan tidak mereka tahu semua itu adalah sahabat-sahabat Iblis. So jangan kita duduk di rumah seorang, tidak banyak berkhayal, tidak melakukan usaha ke arah untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jadi mereka itu adalah sahabat Iblis. Jadi demikianlah saudara, atas ikhlas singkat yang sempat saya bacakan untuk saudara, dan bersamalah kita menjauhi sifat-sifat yang menjadi kepada teman kepada Iblis. Baik saudara, ini kita masuk bahagian mutiara kata. Ini kiriman daripada sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Terima kasih Bil. Dah pencen-pencen ni bagus jugalah. Cari bahan untuk kita sama-sama berkongsi kata-kata mutiara. Menurut saudara Hibil katanya, iaitu tugas pertama terhadap anak-anak adalah membuat mereka bahagia. Kita sebagai bapa, tugas pertama kita adalah untuk membuat anak-anak kita bahagia. Jika anda tidak berbuat begitu, maka anda telah melakukan kesalahan terhadap mereka. Tidak ada kebaikan lain yang dapat mereka perolehi demi mendapatkan kebahagiaan daripada anda. Jadi anak-anak nak bermanja dengan kita. Ini juga adalah merupakan kata-kata daripada Sir Thomas Buxton yang sempat dipetik oleh saudara Hibil. Terima kasih saudara Hibil. Indah dia punya mutiara katanya. Saya salam impian moratorium dan kumpulan wang simpan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Saya mengharapkan agar mereka yang membuat permohonan di dalam kumpulan wang simpan pekerja, kalau pun tidak dapat RM10,000, dapat RM1,000 pun jadilah. Bagaimanapun kita mengharapkan dengan kepimpinan yang ada, tuntutan UMNO untuk mendapatkan RM10,000 itu
dapat ditunaikan. Dan kita tak boleh berhenti menuntut dan menuntut. Itu keadaannya saudara ya. Begitu juga dengan kita mohon agar kalau boleh pihak bank memberi moratorium kepada setiap pinjaman. Kali kurang pun bagi 6 bulan adalah kelegaan. Sekarang ni semuanya susah saudara. Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini yang sempat saya fikirkan untuk kita berbincang bersama-sama adalah celaru, keliru dan tidak menentu. Celaru tu pikiran jadi celaru, segala-galanya sempang peranang. Kemudian kita jadi keliru dengan keadaan suasana semasa dan situasinya tidak menentu. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ikan keli berlimbing buluh, ia dibeli di kedai Pak Ya. 2 kali 5, 10. 5 kali 2, berapa ya? Itu cara Pak Nazil kali ini dia tanya pada kita. 2 kali 5, 10. 5 kali 2 berapa? Fikir-fikirkanlah. Itu cara Pak Nazil kali ini. Dia berjenaka dengan kita tapi penuh dengan pengertian yang kalau kita fikirkan secara mendalam. Kata Pak Nazil lagi, Upin dan Ipin sehati senada, becuknya mulut walau bertikai. Hanya pemimpin berlapang dada, segala kemelut dapat diungkai. Jadi menurut Pak Nazil, kalau pemimpin itu berlapang dada, sentiasa berlapang dada, banyak masalah dapat kita selesaikan. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup indah. Saya ingin memberi peringatan sebab saya lihat masih lagi dalam YouTube ada lagi suntingan-suntingan apa yang saya ungkapkan semalam dan hari ini masuk 3-4 di Puculipan. Suntingan disunting 5 minit, 10 minit, 15 minit. Saya perlu ingatkan, mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Kerana bila saya lihat, dia lari daripada maksudnya. Jadi saya tidak ada berkemampuan untuk melihat atau menegah ataupun menyemak setiap suntingan itu. Saya tidak ada upaya, tidak ada keupayaan saya. Dan setiap komen-komen yang diberikan itu adalah tanggungjawab anda. Jadi oleh itu pastikan anda berfikir terlebih dahulu sebelum anda membuat suntingan ke atas live saya ini. Saudara. Dan saya perlu mengingatkan pencerahan saya adalah pencerahan politik, iaitu merupakan pandangan saya, bukan niat untuk berkempen, bukan niat untuk melobi sesiapa. Mungkin kadang-kadang ada kalanya saya dilihat mirip. Nak buat macam mana sebab saya warga UMNO. Saya orang UMNO, saudara. Dia tentulah saya mirip pada parti saya. Dia jangan marahlah saya ke situ. Jadi bagaimanapun, kita mesti memegang prinsip we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Walaupun saya orang UMNO, kalau pimpin UMNO tak betul, kita belasah lah saudara. Because they ask for it. Saudara. Dan saya mintalah, mohon sangat-sangat, gunakanlah bahasa yang baik-baik. Jangan saudara ini gunakan bahasa yang tidak sewajarnya. Sebab kita adalah warga cinta damai yang meletakkan harmonis bangsa. Yang Muhammad Perdana Menteri pun mengatakan bahawa kita sebuah keluarga besar. Walaupun banyak kerenak dalam sebuah keluarga itu, tetapi jangan sampailah kita menjadikan keluarga kita ini berkecamuk. Cubalah santuni seharmonis mungkin. Saudara, agak menyedihkan saya hari ini sebenarnya. Sebab saya kata hari ini sedih. Sebab menurut laporan saya dapat sejumlah 1,517 anak-anak yang telah pun menjadi yatim dan yatim piatu. Ini disahkan oleh pihak yang berwajib bahawa terdapat 1,517 pelajar, bukan anak-anak, pelajar di seluruh negara disahkan telah menjadi yatim dan ada menjadi yatim piatu kesan serangan virus corona terhadap keluarganya yang mengorbankan ibu dan bapa mereka. Sesungguhnya bagi saya ialah merupakan tragedi malang kepada rakyat kita, warga kita. Sejak virus corona melanda negara kita, sudah 1,517 pelajar-pelajar menjadi yatim, ada yang jadi yatim piatu. Jadi kepada saudara, jika saudara bertemu dengan mereka, pergi ke sekolah ataupun
melihat mereka meminta bantuan apa semua. Jika kita ada kemampuan, hulurkanlah bantuan. Sebab mereka adalah anak malang. Ingat saudara, antara sifat yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW apabila kita menyantuni anak-anak yatim. Kalau kita tak dapat memberi wang ringgit atas ketiadaan kita, sentuhlah mereka, santunlah mereka dengan kasih sayang. Kerana mereka juga dahagakan kasih sayang. Ini saudara ya, saya bila membaca tatapan itu, hati kecil saya mengatakan, begitulah Allah SWT memperlihatkan kepada kita gambaran kehidupan duniawi ini. Ada yang gembira, ada yang bahagia, ada yang sedih. Bayangkanlah, anak-anak ini terpaksa menjadi anak yatim piatu, sedangkan mereka sedang bergelut untuk menjadi pelajar, sedang menimba ilmu. Santunilah mereka, saudara. Dan dalam kesempatan ini, saya menerima keculipan. Saya minta izin pada saya, saudara, kerana saya nak membacakan satu catatan yang agak untuk memberi peringatan kepada kita. Sebelum kita balon-membalon ni, kita insaf diri kita. Ini catatan daripada orang yang terlalu kaya di dunia, iaitu tokoh dunia fashion, Krishna Rodriguez. Jadi dia kata tiada yang abadi di dunia ini. Ini catatan mereka fashion ini, dia adalah satu mereka fashion terkenal di dunia. Dia kata, saya memiliki barisan kereta paling mahal di dunia dan diparkir kereta saya, tapi sekarang saya bersiap hanya dengan kursi roda. Rumah saya penuh dengan segala macam fashion pakaian, sepatu dan barang harga, tapi tubuhku kini terbungkus dalam lembaran kain kecil yang disediakan oleh hospital. Wang katanya ada banyak dalam bank, tapi sekarang aku tidak mendapat keuntungan dari wang tersebut. Rumahku seperti istana, tapi aku terbaring di katil ukuran bujang saja di hospital. Aku boleh pergi dari hotel 5 bintang ke hotel 5 bintang yang lainnya, tapi kini aku terpaksa menghabiskan waktuku pindah dari satu ward ke satu ward pemeriksaan di hospital. Aku memberi tanda tangan selama ini kepada ratusan orang, ribuan orang, tapi hari ini catatan doktor itulah adalah tanda tangan untuk kehidupanku. Aku punya ratusan perhiasan untuk menghiasi rambutku. Sekarang aku tidak memiliki rambut pun di kepalaku, kerana dia kanser. Bila kanser, dia botak kepala saya. Dengan jet peribadi, aku mempunyai jet peribadi, aku boleh terbang ke sana, ke mana saja yang aku mahu. Tapi sekarang aku perlukan bantuan 2 orang untuk sampai ke hospital. Meskipun ada banyak makanan, tetapi dietku kini hanya 2 tablet sehari dan beberapa titisan garam waktu malam hari. Rumah ini, kereta ini, jet ini, perabot ini, begitu banyak wang dalam bank, begitu tinggi reputasi dan gelaranku. Tidak satu pun darinya yang bermanfaat untuk diriku. Tidak satu pun dari semua barang berharga itu boleh memberi kelegaan kepadaku. Kehidupan yang sebenarnya adalah tentang memberikan manfaat kepada ramai orang dan membuat mereka tersenyum. Tidak ada yang nyata selain daripada kematian. Hidup begitu singkat, lalu apa yang harus disombongkan? Teruslah memperbaiki diri kerana kita tidak tahu bila kita akan dipanggil oleh Tuhan. Itu catatan daripada mereka pasien yang telah pun kembali ke pangkuan ilahi. Jadi dia menulis supaya kita memberi peringatan kepada kita yang masih hidup ini. Semoga kita mendapat pengajaran daripada catatan tersebut. Kaya pun takak manalah. Saudara, sebenarnya semalam kita melihat, saudara, ini kita masuk bab politik ya, merupakan hari pertama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri. Selepas beliau masuk ke pejabat dan berangkat ke Kedah untuk melihat sendiri sejauh mana petaka yang dialami oleh warga di Yan dan di kawasan Merbau. Jadi apa yang kita lihat daripada hari pertama itu merupakan sesuatu yang agak sebenarnya bukan kehendak beliau, tapi kerana orang yang cuba rapat dengannya, ya maklum sajalah saudara, di mana ada gula, di situ ada semut. Dulu siapa yang pedulikan dia? Waktu Datuk Ismail Sabri bertanding nak presiden, saya masih ingat lagi. Berjalan ke sana, pergi ke Cawangan, pergi ke bahagian, mendambakan sokongan
Ada yang tak pandang pun. Ada yang bila di Pelawa minum kopi pun tak sudi. Kerana mereka menyokong Sipolan bin Sipolan. Tapi hari ini tanpa dijemput, mereka hadir berkerumun. Dapat kita lihat semalam, sebab itu warga di Iyan agak terperanjat apabila melihat entourage kereta yang begitu banyak deretannya. Sebenarnya keadaan begitu bukan kehendak beliau. Saya tahu bukan itu maksudnya, tapi pegawainya tidak memberi peringatan. Sebab kita nak pergi ke kampung ni, kawasan kampung, desa, di luar bandar, tak payahlah nak tunjuk keangkuhan naik kereta ramai-ramai. Dan kalau saya lihat apa yang tular dalam video, di atas jambatan itu terpaksa pihak pengawal, orang kampung kata sudahlah, cukup-cukuplah. Dia kata tak perlulah ini nak ramai-ramai, dia takut runtuh jabatan dan sebagainya. Jadi keadaan ini memberi gambaran yang salah. Memanglah Perdana Menteri hadir, semua orang nak rapat, tetapi keadaan itu adalah langkah yang tidak baik. Kalau orang putih dia panggil the bad omen. Banyak Perdana Menteri turun ke lapangan, tapi bila melihat orang susah, bukan untuk diraihkan. Macam mana saya katakan semalam, kita bukan untuk berpesta di atas kesusahan orang. Tapi pengampu-pengampu, pembodik-pembodik ni dia tak peduli, dia main gedah saja. Jadi nak tengok kawasan banjir, rasanya tak perlulah dengan 50 buah kenderaan entourage-nya. Soal beliau menaiki jet, itu haknya, itu memang disediakan oleh kerajaan. Tetapi yang saya lihat, pembodik-pembodik yang macam saya katakan semalam, mereka ini nak tunjuk kat orang, aku ni rapat dengan Perdana Menteri. Untuk apa saya pun tak tahu. Akhirnya hasrat niat baik yang mahu Perdana Menteri mengundang mereka naik jet itu sudah dilihat salah. Rakyat bergeduduk pula saya tengok dalam live. Macam-macam culipan yang kadang-kadang tak perlu saya nak sebutkan. Sebab sebenarnya keadaan negara susah. It's a wrong timing. Waktu yang salah. Apabila rakyat dalam kesukaran, bila Perdana Menteri hadir dengan berbondong-bondong orang ramai, macam mana nak menyantuni rakyat? Akhirnya saya diberitahu bahawa setiap mangsa mendapat RM5,000 peruntukan. Dan wang sejumlah 78 juta yang diluluskan oleh Yang Amat Perdana Menteri itu bukan untuk kawasan Iyan saja, tapi untuk negeri Kedah, untuk pembangunan, untuk perbaikan keadaan, sebab banyak kawasan-kawasan yang mengalami banjir. Jadi saya katakan itu bukanlah langkah awal yang baik bagi seorang Perdana Menteri. Niat baik tetapi akhirnya menjadi keadaan yang begitulah. Habis dengan jeneral turun, ketua polis negara turun, tak tahulah KSN, tak tahulah. Macam saya katakan, sambut dengan billboard. Macam mana pula kita nak tengok orang susah dengan sambutan besar-besar sebegitu. Macam saya katakan semalam, tidak ada keperluan. Inilah saya katakan pembodik-pembodik. Saya yakin ini juga dilakukan oleh pembodik-pembodik daripada UMNO. Biarlah saya terus terang. Saya lebih suka bercakap betul terang tentang parti saya sebelum orang maki hamun parti saya. Tapi ini bukan UMNO saya, ini adalah perangkat pembodik-pembodik mereka yang berada dalam UMNO, yang berpusu-pusu mengharapkan untuk mendapat habuan, untuk mendapat jawatan dengan pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi mereka tidak mahu ketinggalan. Jadi setengahnya pula merasakan kalau mereka bukan wakil rakyat, mungkin ada peluang untuk aku dicalonkan sebagai calon pilihan raya akan datang. Sebab jeda waktu untuk pilihan raya telah hampir sebenarnya, bukan jauh, 21 bulan saja. Tapi mereka lupa tindakan mereka itu mencemarkan imej seorang Perdana Menteri. Tindakan mereka itu membuatkan rakyat bosan. Tindakan mereka itu juga sebenarnya sudah salah. Kalau mereka mengharapkan Perdana Menteri boleh memberikan mereka sebagai calon, saya rasa salah, sebab pemilihan calon adalah terletak kepada Presiden dan Ahli Majlis Tinggi UMNO. Kalau mereka nak bertanding di bawah lambang UMNO. Jadi kerana kegairahan untuk mendapat jawatan, jadi mereka ni berjuang untuk apa? Sedangkan sepatutnya saat itu di kawasan mereka juga masih ramai lagi rakyat yang susah.
Sebab itu saya kata, pergilah balik kawasan masing-masing, buatlah kerja masing-masing. Tentulah rakyat akan memberi rekomendasi kepada Perdana Menteri. Kawasan kami bersyukur. Mesti mereka akan menghantar surat, menghantar SMS ataupun membuat kiriman. Sekarang ni berita di hujung jari. Kalau wakil rakyat itu turun ke gelanggang masing-masing, tak ada kena-mengena pun yang datang daripada Johor pergi ke Yan. Apa hal bukan kawasan kamu? Saya lihat tengok Datuk Hassan Arifin daripada Rompin. Ini Yan. Baliklah ke Rompin. Tengok kawasan anda. Jangan dibiarkan hanya ditinggalkan kepada ahli Dewan Negeri saja. Takkan nak bagi pada timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian. Anda mengepung Perdana Menteri. Apakah tujuan, apakah matlamat? Begitu juga dengan 2-3 orang daripada Pahang. Tak ada kena-mengena. Nak tunjuk keprihatinan. Kalau betul-betul nak tunjuk keprihatinan, bawa duit. Santuni. Jumpa rakyat kawasan tu. Tapi bagi saya, janganlah orang kata, bak kata pepatah, kera di hutan disesukan, anak di rumah mati kelaparan. Warga anda masih susah. Keadaan sekarang ni bukan senang. Saya cakap, saya dapat kiriman yang banyak daripada warga-warga di negeri Johor, di Pahang. Kalau kita lihat pula lagi sekarang ni, suasana COVID masih lagi menyerang. Rakyat masih lagi tertekan. Nak keluar takut, pekerjaan masih tidak ada. Sebab Perdana Menteri masih belum mengumumkan dia punya dasar ekonominya. Yang mahu Perdana Menteri belum mengumumkan barisan kabinetnya. Yang anda pergi berbondong-bondong pergi tuju ke sana untuk apa? Apakah anda melihat itu sebagai satu pesta? Janganlah saya kata semalam, janganlah anda berpesta di lembah derita rakyat. Jadi bagi saya kata, hanya kerana untuk menguruskan bantuan yang sekecil itu, bagi saya lihat, saya gagal lah. Jadi dari sudut sifat amanah ataupun nak menjaga SOP juga dipertikaikan. Rakyat mempertikaikan apakah mereka kumpulan kayangan. Apabila tersiar gambar, mereka duduk bermesyuarat, tak pun mengikut SOP yang ditetapkan. Sedangkan yang amat muat Perdana Menteri adalah orang yang mengutarakan, selalu dia kata pastikan pakai pelitup. Jadi kalau tak pakai pelitup, kalau langgar SOP ni akan dikompaun. Jadi apakah kerana mereka rapat dengan Perdana Menteri, mereka lulus untuk tidak memakai pelitup dan sebagainya, tidak melanggar SOP? Ini bukan satu gambaran yang baik untuk rakyat. Dan akhirnya rakyat bercakap. Jadi saya melihatlah apabila kenyataan yang Perdana Menteri, dia kata dia tidak menolak kemungkinan akan melantik seorang timbalan Perdana Menteri dari Sarawak. Kalau lantik seorang dari Sarawak, bagaimana kata Sabah? Jadi okeylah, mungkin beliau tutang budi dengan Sarawak yang menyokong. Ini yang saya katakan. Dalam keadaan ni, apakah masih ada lagi amalan scheme of thing? Kamu sokong aku, kamu dapat jawatan. Sebenarnya saya berkeyakinan rakyat mahu melihat Perdana Menteri dibebaskan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Ramai orang Rompin ke Bulu. Saya tak tahulah Saudara Zamzuri Rahman. Saya mengutarakan dapatan saya. Sebab saya dapat juga sahabat saya Rizal Endau mengirim macam-macam kenyataan dan sebagainya. Jadi saya harus mengutarakan. Kalau ketembangan yang berlaku, yang dilakukan oleh pimpinan UMNO, wajar saya utarakan. Jadi kalau mungkin mereka yang pengikut-pengikut pimpinan Rompin marah kat saya, terpulaklah. Memanglah kadang-kadang kita akan rasa kecil hati, kita rasa marah apabila pimpinan mereka ditegur. Kadang-kadang banyak orang lebih sudu dari kuah. Kita tegur sikit, mereka tunjuk melompatlah, marah sangat. Nak jadi juara membela pada pemimpin mereka. Jadi inilah akibatnya, akhirnya pimpinan dilihat jadi hodoh. Dan rakyat merasa jelek melihat mereka. Jadi sekarang ni saya melihat bila diumumkan bermain teka-teki, kemungkinan dilantik dari Sabah dengan Sarawak. Keadaan ini saya nampak agak tidak baik. Akhirnya celarulah kita. Bukan kita tidak mahu menyantuni sahabat kita, saudara kita daripada Sabah dan Sarawak. Jadi kalau bagi pada Sarawak, nanti Sabah minta juga. Dan akhirnya timbul permasalahan. Kita masih lagi warga Sabah, Sarawak, masih lagi menuntut permasalahan tentang perjanjian 1963 yang selalu saya utarakan.
1963 berhubung dengan pembangunan di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau dilantik seorang dari Sarawak, apa kata Sabah? Aku pun tak juga. Mungkinlah di Semenanjung tak juga, tetapi di Semenanjung dah berketugup dah sekarang ni. Ini keadaannya bagi saya lah. So, bukan mudah lah sebenarnya untuk jadi Perdana Menteri dalam keadaan sekarang. Sebab itu saya katakan, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dalam keadaan yang tidak tenteram. Segalanya berkelibut, segalanya penuh dengan kecelaruan. Celaru saja. Tambah-tambah lagi hari ini saya tengok ada tulisan ni, kisah di sebalik rombongan Mak Cik Kiah. Akhirnya lawatan ke Kedah semalam dianggap sebagai rombongan Mak Cik Kiah. Sebab dia kata tak ada salah, dia kata. Yang tulisan dia kata tak ada salah. Nak ajak siapa pun naik jet, ajaklah, tak ada masalah. Tapi salah orang yang ambil gambar. Dah ambil gambar pula tu disiarkan, macam saya kata semalam, disiarkan pada dalam mini internet. Untuk apa? Jadi niat baik jadi buruk. Saya fikirlah sekarang ni, ini sekarang ni merupakan ujian besar bagi UMNO. Dan UMNO akan mengalami risiko yang paling besar. Apabila pimpinannya bersikap begitu, orang akan jelek pada parti UMNO. Sebab itu saya kata, kalau saya memegang kata-kata yang berhormat Timbalan Presiden UMNO, Datuk Mak Hassan, kalau tak boleh jadi langau, kalau tak boleh jadi garam, jangan jadi lalat. Dalam makanan tu, kalau tak boleh nak jadi garam, ikan yang nak busuk ni, kalau tak boleh jadi garam untuk merawat ikan itu, janganlah pula jadi langau yang merosakkan ikan itu. Akhirnya segala-galanya busuk. Ini yang berlaku sekarang. Masuk naik kapal terbang, tunjuk kat orang. Lepas tu meeting, tunjuk kat orang. Dalam keadaan meeting tu, tak ada kena-mengena pun. Bagi saya tak ada kena-mengena. Dia bukan menteri. Mereka yang berada dalam mesyuarat itu dengan pimpinan di Kedah. Biarlah orang Kedah yang bermesyuarat. Kenapa kita nak menyebuk? Perlu apa? You bukan menteri. Sebab jabatan menteri belum lagi diumumkan. Actually, dalam bahasa Inggeris, it's not a good start lah. Ini bukanlah permulaan yang baik bagi seorang Perdana Menteri yang mendapat sokongan cuma 114. Saudara, jangan lupa. Saya nak katakan bahawa itu hari tentang Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin. Beliau waktu bajet dapat 114. Ramai orang mengatakan kerajaan Perikatan Nasional rapuh. Saya lihat dalam sekarang ni dengan 114 juga, ini bukan rapuh. Ini boleh meletup, meledak pada bila-bila masa. At any time, apabila ada yang tak puas hati, dia tarik. Kalau 4 orang tarik diri aja, tumbang. Ini mengikut perkiraan dari segi demokrasi. Ini yang dialami. Jadi artinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini memegang jawatan seperti orang cekik tulang, melekat dekat tengkuk ni. Nak keluar tak boleh, nak talan pun tak boleh. Sakitnya Tuhan saja yang tahu. Ini disebabkan dalam keadaan begini, kalau kita membaca komen-komen daripada yang datang ni, saya cakap terus terang lah, baca daripada komen-komen pelai-pelai internet, meninggal UMNO ni. UMNO meninggal. So rakyat akan meletakkan, melampiaskan amarah mereka pada parti UMNO. Ini bukan benda yang baik. Jadi pimpinan UMNO yang 5-6 orang yang ikut tu, anda menambah garam kepada luka yang sedia ada. Saya kena ingat, dengan 114 sokongan itu bukanlah sesuatu yang kukuh. Bukanlah sesuatu yang diidamkan oleh dunia yang Yang Tuan Agung mahukan kestabilan politik. Tak, maaf, saya minta air sekejap. Nak ikut-ikutlah, tapi tak perlu tunjuk gambar kat orang lah. Jadi catatan Rizal Indau, dia kata keluarga kami ada yang dah meninggal. Ini dia Indau lah, Indau dekat dengan Rompin. Bapa saudaranya benar dah meninggal, dapat anak. Yang masih lagi ada anaknya perempuan, terpaksalah mereka mengikut. Sekarang abang sulung pula darah tinggi, duit tak ada, tak disantuni. Nak makan tak ada, lecan lah. Nak makan sotong, nak makan udang tak ada lah. Nak makan biasa-biasa pun tak ada. Jadi dalam keadaan begini, dia kata sepatutnya diendangkanlah kawasan sendiri. Hari-hari kami menjerit, suruh turun kawasan, jangan hanya lepaskan pada adun saja. Dan ketua bahagian UMNO tak nak sibuk naik jet. Ini kiriman yang saya dapat.
Jadi kau nak pergi ke mana, ke sana, ke sini pun kami tak ambil kisah. Tetapi pastikan di rumah ada makanannya. Dan saya melihat, saudara ya, ini ada pertikaian pula. Ya, Muhammad Mulia Tengku Razak Hamzah, dia kata dia menggesa supaya undi percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri diadakan segera di Parlimen. Bagi saya ini suasana yang bukan satu suasana yang tenang. Boleh tak tidur malam ni, saudara. Zaman Tan Sri Muhyiddin dulu dia tak bawa sampai ke Sudah. Kerana dia tahu kalau bawa nanti tak kena gaya boleh tumbang. Jadi sebagaimana dilaporkan oleh Asro Awani, dia kata undi percaya itu perlu dilakukan untuk memastikan keabsahan dan legitimacy, sekaligus membolehkan Perdana Menteri menerajui negara tanpa sebarang gangguan oleh mana-mana pihak. Niatnya baik. Yang Muhammad Mulia Tengku Razali, dia orangnya dia pegang pada prinsip perlembagaan. Seorang Perdana Menteri yang telah pun di Markat Sumpah, yang dipilih oleh Dia Mulia Tuan Agong, hendaklah pergi ke Parlimen mendapat undian yang keabsahan. Tapi masalahnya sekarang ni, Dr. Mahathir kata tak payah. Sebab kata Dr. Mahathir, kalaulah dibuat, ini menimbulkan kekecohan. Suasana politik tak tenteram katanya. Ini masalah sebenarnya, saudara. Sebab saya katakan, yang Muhammad Perdana Menteri bukanlah meniti di titian yang tegap, meniti di titian yang rapuh, saudara. Begitu juga sekarang ini tentang pelbagai versi berhubung dengan pelantikan kabinet. Tak tahulah, katanya mungkin besok akan diumumkan. Kalau besok, mungkin hari ini dah dikemukakan pada Duli Yang Mulia Tuan Agong. Cuma hari ini paling tidak pun ada lah orang ingat saya ingat saya pun terkejut. Dalam PFD dia tulis tu, ni senarai kabinet. Saya pun buka, betul lah, kabinet dapur. Gambar kabinet A, kabinet besi, kabinet kayu dan sebagainya. Dah jadi bahan jenaka pada rakyat sekarang. Satu benda yang tidak baik untuk negara kita ni. Dan sekarang ni saya mendapat kiriman juga. Memanglah bahawa Timbalan Speaker Datuk Azalina menghantar surat peletakan jawatan. Peletakan jawatan ini tentulah memberi gambaran besar kemungkinan beliau dipertimbangkan untuk dilantik sebagai menteri. Buat dulu pun dia pernah jadi menteri. Tapi ini adalah bunga-bunga yang saya tak tahu apakah menyenangkan pihak di sana. Malahan sudah ada saranan daripada akar umbi. Setengahnya pula yang sekarang ni nak membodik Perdana Menteri ni, kata kalau boleh yang 15 orang ni mereka kata pengkhianat pula. Ini saya pun hairan, macam mana mereka digelar sebagai pengkhianat? Kerana kononnya kerana menumbangkan kerajaan Perikatan Nasional, maka 15 orang pemimpin UMNO yang menarik sokongan itu dianggap sebagai pengkhianat. Bagi saya ini para pembodek atau pada mereka yang tak puas hati. Kerana tumbanglah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Tak apalah bagi saya. Tetapi kenyataan begitu bukanlah kesihatan yang baik. Saya juga mendapat perkabaran. Tapi benda macam saya katakan, benda ini mestilah mendapat persetujuan daripada ke bawah perkenan ke bawah Duli Yang Mulia Tuan Agong. Tetapi kabarnya bahawa Yang Mulia Perdana Menteri mungkin terpaksa bersetuju melantik Azmin Ali sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jika ini berlaku, bagi saya ini ledakan bom. Ini ledakan bom yang terlalu besar dalam kerajaan. Saya berdoa benda ini tidak berlaku. Tetapi perkabaran yang saya dapat bahawa itulah tuntutan daripada PBM. Kerana mereka sekarang ni kita kena terima. Sebab dulu saya dah cakap, kita ni parti yang sedikit. UMNO bukan dominan. Sebab itu kalau tanya saya secara peribadi, tak perlu pun ambil. Sebab tempoh jeda waktunya baru 21 bulan. Tapi masing-masing ada pandangan. Kononnya, kalaulah jadi Perdana Menteri, bila kita menghadapi pilihan raya sebagai Perdana Menteri, kita punya kuasa mudah untuk menang. Bagi saya bukan mudah. Sejarah sudah membuktikan pilihan raya yang ke-14. UMNO berada dalam kedudukan yang cukup dominan. UMNO Perdana Menteri dari UMNO. Timbalan Perdana Menteri UMNO. Senarai Menteri boleh katakan almost all daripada UMNO. Yang mempunyai banyak kemudahan-kemudahan untuk memberi peruntukan dan sebagainya. Malahan UMNO juga mempunyai wang yang banyak. Tetapi akhirnya tumbang. Hanya kerana satu dua isu. Jadi apakah sekarang ini dengan bermodalkan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri akan memastikan menang? Saya tidak nampak begitu, saudara. Saya tidak nampak.
Sebab mereka kadang-kadang lupa pada sejarah. Sebab itu, bijak pandai mengatakan, Datuk, you sokong pengkhianat ke? Saya bukan saya dah kata saya bukan menyokong saudara John Morali. Jangan silap, saya ingin memberi pencerahan. Saya ingin sekadar memberi pencerahan. Memberi pandangan saya bahawa saya melihat bahawa yang 15 orang ni dituduh sebagai pengkhianat. Sedangkan ini adalah tuntutan UMNO. UMNO tak nak kerjasama dengan PBM. Itu realitinya. Kena faham keadaan. Tuntutan UMNO akan umbi dalam melalui usul, melalui mesyuarat bahagian-bahagian 145 bahagian. Dulu saya dah cakap, UMNO tak mahu lagi bekerjasama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi perlulah mereka keluar. Soal Perikatan Nasional nak memerintah terus, perintahlah, kita tak ambil kisah. Bukan saya nak menyokong, tapi tuntutan UMNO. Dan bila berlaku kekosongan, bila Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan, dan Duli Yang Mulia Tuan Agong minta supaya dinamakan siapa yang wajar jadi Perdana Menteri melalui SD, masing-masing hantar pada istana. Dan akhirnya Datuk Ismail Sabri mendapat 114 sokongan. Ini bukan sokongan yang kukuh. Saya menyangkakan mungkin boleh dapat 120, 130. Tidak berlaku begitu. Jadi bila dalam keadaan begini, segala-galanya rapuh. Ini yang saya kata celaru. Dalam keadaan begini, PBM menuntut begini. UMNO pula ni, saya yakin yang 15 orang ni dia tak ambil kisah pun, lantik-lantik tak lantik pun tidak. Sebab mereka melihat ke arah untuk menuju pilihan raya umum. Tapi menggelar mereka sebagai pengkhianat tak betul. Tindakan mereka itu adalah menyahut kehendak akar umbi, kehendak Perhimpunan Agung UMNO, kehendak keputusan Majlis Tinggi. Jadi saya bukan menyokong, saya perlu memberi pencerahan. Dan sekarang ni masalahnya apabila dilantik pula, kalau Azmin Ali dilantik, ini satu ledakan yang cukup besar, yang sukar untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menepis. Ini memang satu benda yang saya tak tahulah. Apakah warga UMNO yang membuat keputusan tidak mahu bekerjasama dengan PBM terpaksa memeluk pula Azmin Ali sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini satu benda yang sukar. Dan dengan imej yang sebegitu, tetapi keputusan, saya dikabarkan keputusan parti PBM, mereka mahu mencalonkan Azmin Ali. Tetapi dalam kumpulan PBM juga ada kecelaruan, sebab ini Pak Wan sebagai orang awal dalam PBM, dia pun merasakan sepatutnya dia lah jadi Timbalan Perdana Menteri. Begitu juga dengan Datuk Hamzah Zainuddin. Dan bagaimana pula dalam kumpulan UMNO, Datuk Hamzah, Datuk Sri Syamuddin, dia kata aku pun layak juga. Sedangkan aku ni mewakili UMNO. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi perebutan ke arah untuk jatuh jawatan saja. Mereka tak fikir siapa benda ni apakah disokong ataupun mendapat perkenan daripada Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong. They don't care. The most important yang selalu saya katakan, mereka memikirkan dia punya own desire. Dan sebab itu masalah sampai ada ugutan. Kalau tak ambil Azmin, kami tarik sokongan. Kalau tarik sokongan, tak usah banyak, kita 4 orang pun untuklah kerajaan itu. Untung Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Apakah ini tindakannya yang diharapkan sebagaimana titah Duli Yang Mulia Tuan Agong supaya hentikan politiking, konsentrate untuk jaga ini rakyat. Istana mahu melihat pemimpin-pemimpin politik menghentikan kegiatan politik. Tapi orang-orang politik ni yang jadi wakil rakyat, mereka masih lagi mengejar impian nak jadi menteri, nak jadi Timbalan Perdana Menteri, sampai mereka sanggup menyonsong titah tuanku. Ini yang agak mengecewakan kita. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM, bagi GPS atau warisan jadi TPM lagi tidak complicated. Saudara Judge Al-Amin, bagi saya juga complicated. Sepatutnya, sebab itu saya kata lebih baik, yang terbaiknya pilihan raya umum. Amerika buat pilihan raya umum dalam keadaan negaranya COVID, tak ada masalah pun. Di negara-negara lain pun buat juga. Jadi bukanlah COVID ni sebagai alasan. Banyak caranya kita nak buat. Sekali nak diselesaikan masalah, saya nampak bercelaru habis. Bercelaru. Sebab dengan tuntutan untuk mendapat jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri, bukannya besar mana pun. Sedangkan waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu, dia tak ada lantik pun jawatan Timbalan Menteri berapa lama? Setahun. Bila dekat-dekat pengakhir saja baru dilantik Datuk Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri.
Jadi saya mengharapkan kalau boleh lah, kalau lah pandangan saya dengar tak perlu ada pelantikan. Tapi kalau tak lantik, ini tuntutan daripada PBM. Kabarnya kalau ini tak dilayani, mereka mungkin tarik sokongan. Ini masalah besar. Ini masalah besar, saudara. Begitu juga dengan line up kabinet. Kita mengharapkan agar Datuk Ismail Sabri mempunyai kekuatan. Betul, saudara Mat Meri Ayah, pakat rebut jawatan. Jadi rakyat yang merana, saya bersetuju. Mereka berebut jawatan yang merana rakyat. Sampai hari ini keadaan bila kabinet masih belum lagi terbentuk. Belum ada lagi sesuatu dasar yang jelas. Hala tuju ke mana ni? Masalah COVID ni. Dengan peningkatan lagi ni naik balik. Tak selesai lagi ni. Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan kehidupan rakyat? Ya saudara, ini kilang-kilang buka ke tutup ke? Jadi prosedur SOP kilang macam mana? Jadi kita memerlukan sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memikirkan lantik 5-6 orang saja sudahlah untuk menyelesaikan masalah pertama sekali COVID, yang kedua adalah ekonomi. Dua perkara ni tu. Lepas itu, lepaskanlah ada pilihan raya. Kalau dah selesai ekonomi, dah selesai COVID, buatlah pilihan raya umum. Itu yang terbaik, barulah beliau dilihat. Jadi Datuk, biarlah PBM tarik diri. Saudara Mi Kama, kalau dia tarik diri, untung. Ini ceritanya. Dan berulang lagi. Tentulah ini mengundang kemurkaan baginda Yang Tuan Agong. Jadi saya, dan ini itu bab dalam apa ini kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri. UMNO sendiri pun dapat telagah sama sendiri, kerana sepatutnya ada mesyuarat Majlis Tinggi, tak terlaksana. Sudah ada gerakan untuk menjatuhkan presiden. Saya amat bersimpati. Presiden hari ini sedang dirawat. Dia mengalami slip disc belakang. Dia dirawat di sebuah hospital di Shah Alam. Saya cakap terus-terang. Dan saya cuba cek kebetulan pula anak saudara saya bekerja di hospital tersebut. Saya tanya betul ke tak betul? Dia kata betul pakcik. Dia kata kenapa? Oh teruk tu, dia kata buat operation. Hari ni buat operation. Dia masuk hari Ahad. So jadi sekarang ni orang masuk hospital pun dah jadi pertikaian. Hanya kerana dia terpaksa menangguhkan pembicaraannya. Ini bukan soal dia takut. Saya bercakap berkali-kali, Presiden UMNO ni tak takut. Kalau dia takut, dia dah lama ikut kehendak pimpinan terdahulu. Yang kata, you ikut, bubar ke UMNO, selesai. Tak ada je, tak peduli. Dan ini dijelaskan, diperakui oleh Tun Dr. Mahathir. Kita memang, saya dah cakap dengan Zahid supaya bubar ke UMNO. Ada kenyataan dalam berita harian yang saya baca. Saya geleng kepala. Tapi bagi dia akan mempertahankan UMNO to the end. Tapi bawa ke mahkamah pun bawa lah. Tapi sekarang ni dia sakit. Tak baik saudara. Kalau orang sakit, saudara kata dia macam-macam begitu. Hari ni tak kena pada saudara. Bolehlah saudara cakap begitu. Saya bukan nak mempertahankan, tapi yang benar tetap benar. Saya tengok pula gambar daripada ini kiriman video usung. Simpatilah saya sebab presiden saya. Anda memanglah tak suka kalau anda daripada parti lain. Kalau kita berlapang dada, kita parti mana pun kita bersimpati. Sebab itu saya bila Tuan Guru Haji Hadi diberitakan masuk hospital, saya pun bersimpati. Saya ngajak kawan-kawan berdoa supaya beliau segera sembuh. Sebab kita nak main politik, biar main politik. Biarlah secara anak jantan. Bukannya kita orang sakit kita doakan supaya tak sakit teruk. Tak usah. Itu tak steady. Nak masuk gelanggang main bola, biar sama-sama kuat. Barulah Pak tahu siapa yang hebat. Ini mau biarlah gitu. Lepas itu sakit pun dipertikaikan. Jadi benda ini bukanlah satu amalan politik yang sihat. Saya amat kecewa dengan sikap setengah warga net yang mengeluarkan pelbagai kenyataan yang mempertikaikan. Malahan apabila hakim membuat keputusan, dia kata okey, kita sampailah doktor yang merawat. Kita dengarlah dulu apa kata doktor, apa keputusan mahkamah. Sebab itu saya kata jangan kita membuat keputusan mengatasi ataupun mendahului mahkamah. Orang tengah bercara, dia sakit, nak buat macam mana? Dia tak boleh berdiri. Terbalik. Tiba-tiba orang kata tipu lah, tak betul. Ini bukan lakonan saudara. Saya tengok anak saudara saya ni melaporkan. Dia kata tak boleh, dia kata. Bila dah buat rawatan begitu, selalunya nak duduk pun tak boleh, dia kata. Kena berbaring. Itu gambarannya saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dalam UMNO berkeceramuk ni, kerana sepatutnya adanya
mesyuarat Majlis Tinggi, ditangguh. Jadi membuatkan ahli Majlis Tinggi UMNO merasakan kenapa Yang Amat Perdana Menteri bersikap begini, minta tangguhan. Ini mengundang persepsi. Apakah kerana Yang Amat Perdana Menteri tidak mahu membincangkan soal pembentukan kabinet? Kerana sekarang ini beliau datang daripada UMNO. Sepatutnya berbincanglah dengan Majlis Tinggi UMNO. Betul, saya tidak menafikan. Itu dia punya prerogatif. Mutlak pada dia untuk membentuk siapa dia nak lantik, itu terpulang pada dia. Tetapi jangan lupa datang dari rumah mana. Adat orang Melayu ni baliklah ke rumah, bincang dengan mak, bincang dengan bapa, saya nak buat begini, macam mana pandangan pak. Itu budaya kita. Sebab Abang Long ini mengatakan dia nakkan sebuah keluarga besar. Keluarga besar mesti datang daripada sebuah rumah. Kalau tak ada rumah bukan keluarga. Jadi rumahnya dia datang adalah rumah UMNO. Jadi mesti ada mesyuarat dengan Majlis Tinggi UMNO. Bincang. Tapi kalau ditangguh tak tahulah. Ada yang mengatakan bahawa beliau hanya akan mahu diadakan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO selepas pembentukan kabinet. Itu pun tak kisahlah pada saya. Tak ada masalah. Tetapi ini mengundang berantakan dalam warga UMNO. Itu satu bab UMNO. Dalam DAP juga sekarang ni bergaduh besar juga saudara. Sebab itu saya kata celaru segala-galanya. Kumpulan Anthony Loke dengan Gobi Singh Dio sudah pun tak bersetuju dengan Tony Pua. Itu parti mereka, biarlah mereka berantakan sesama mereka. Cuma saya nak memberitahu, suasana politik hari ini cukup bercelaru. Lenjan saudara. Dalam PKR pun, dalam Pakatan Harapan pun ada masalah. Apabila ketua UMNO, ketua Pakatan Harapan, ketua Amanah Bukit Bintang, cabang Bukit Bintang, dia kata minta Anwar Ibrahim bunuhlah. Dah tak dapat. Jadi dah jadi, ada peluang jadi membentuk kerajaan, gagal, orang tak percaya, kena berhenti. Dan begitu juga ini Ketua Pemuda Amanah Pulau Pinang, dan ini disonsong oleh Ketua Pemuda Keadilan. Dah berantakan pula dalam Pakatan Harapan. Ini saya memberi laporan saja. Begitu juga Sarah Hassan, Yang Muhammad Hassan daripada Johor. Ahli Parlimen Pasir Gudang, tak silap saya. Dia kata kalau boleh janganlah campakkan Anwar Ibrahim tu bawah bahas. Dia kata tak baiklah begitu. Artinya pun berantakan. Tak maaf dah. Sebab itu saudara Hanafi Hanafi sahkan PM di Parlimen. Keabsahan itu dipanggil, the legitimacy. Dan ini kalau nak bawa, Dr. Mahathir tak setuju. Bercelaru habis. Bagaimanapun yang my concern, saya lebih memikirkan soal parti UMNO. Saya lebih memikirkan soal parti UMNO. Sebenar-benarnya saya cakap terus terang bahawa dengan keberantakan yang ada sekarang ni, apa yang dialami oleh kepimpinan Hala Tuju Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, jika silap jalan, jika tergolek dok, UMNO harus memikul segala masalah itu. Dan yang beruntungnya adalah Pakatan Harapan, Parti Keadilan. Saya sepanjang hari ini saya mula membuat telahan ataupun kajian tentang aliran pengundi. Aliran pengundi daripada Perlis sampailah ke Sabah. Sebenarnya kalau berlaku pilihan raya umum, UMNO masih belum mampu untuk menjadi dominan. Melainkan UMNO melakukan islah kepimpinan yang baru, iaitu UMNO mesti mengemukakan muka-muka baru. Kalau nak tolak muka-muka yang ada sekarang ni, uyuk. Kalau harapkan ada di Parlimen tambah-tambah lagi yang mengikut Perdana Menteri nak mengharapkan sesuatu dan sebagainya itu, memang tak ada tempat. Presiden UMNO mesti ada kekuatan. Tapi sudah ada pula berantakan, kononnya mau diadakan pemilihan parti terlebih dahulu. Bila parti dibuat terlebih dahulu, maka mungkin mereka kata bahawa Datuk Ismail Sabri lah akan jadi presidennya. Kalau itu berlaku perpecahan dalam parti. Mana ada keberuntungan untuk UMNO? Kumpulan yang menyokong Datuk Zahid Hamidi tak puas hati. Dan mereka, saya dah dapat tahu, contoh saya beritahu saudara ya. Contohnya di Melaka. Di Melaka, saya tak silap saya ada lebih kurang 32 ketua-ketua pemuda cawangan. Dan ini saudara Rauf kena fikir. 32 ketua-ketua pemuda cawangan sudah pun mula memikirkan untuk beralih angin. Besar kemungkinan mereka akan menyertai Parti Keadilan kalau keadaan kebobrokan dalam politik ini masih tidak dapat ditangani.
Ini gambaran yang saya beritahu supaya beliau sebagai Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka sila ambil perhatian. Warga UMNO yang kecewa dengan apa yang berlaku sekarang, jika benar apa Azmin Ali dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, jika benar adanya dalam pelantikan kabinet nanti, tunggu besok atau lusa, ini adalah menentukan hala tuju UMNO yang saya lihat. Akhirnya dalam keadaan begini, UMNO yang menerima padah. Yang untung Parti Keadilan. Terpulanglah pada saudara, kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.